Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat semua, tinggal beberapa hari lagi sebelum hari pengundian di Dun Pelangai sahabat semua. Namun apa yang mengejutkan adalah kenyataan terkini ya daripada Mahazalim Tun Mahathir ya yang cuba memusingkan fakta dan mengelirukan, cuba untuk membohong ya, kononnya bukan beliau yang cuba untuk membubarkan UMNO, mengugut Zahid dan sebagainya. Jadi adakah itu sebenar satu cara ya Tun Mahathir untuk meraih undi yang mengatakan kononnya bukan beliau yang cuba untuk mengugut Presiden UMNO ataupun membubarkan parti UMNO. Jadi menarik untuk kita dengar sahabat semua, apakah pencerahan padu daripada Lokman Adam untuk memadam ataupun mematahkan ya permainan politik daripada Tun Dr. Mahathir ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya mau kita mendengar bersama-sama kenyataan daripada Lokman Adam. Saya ingat semalam atau tadi dia buat kenyataan bahawa adalah tidak benar bahawa beliau mengugut Datuk Seri Zahid. Beliau minta supaya UMNO itu dibubar kerana UMNO dah lemah, tapi bab mengugut dengan pendakwaan tu dia kata tak benar. Jadi kita perlu bagi pencerahan ini kerana saya nampak 72 jam yang terakhir ni dia pun ikut strategi kita memujuk juga ni. Saya rasa standard Mahathir ni lebih kurang macam Sanusi. Bila dia maki kepala Bapak Hang, itu bukan makian, itu pujian. Jadi Mahathir pun sama juga. Kan? Bila dia beritahu, I nak you bubarkan UMNO, join bersatu. Kan? Itu yang bila Datuk Zahid, genap 10 hari selepas Datuk Zahid mengingkari titah dia. Oh, titah Titah dia. Bubarkan UMNO, join bersatu. Genap 10 hari, maka ditambah 87 pujian terhadap Datuk Seri Zahid. Bukan tuduhan. Sumpah bukan tuduhan. Kan? Itu pujian. Jadi saya nak beritahulah, rakyat Malaysia ni bukan bodoh. Kan? Rakyat Malaysia bukan bodoh. Apatah lagi, pujian yang diterima oleh Datuk Zahid ni luar biasa. Bila mana Datuk Zahid menerima, itu pun dari segi tuduhan pun dah tak betul. Dia orang kata terima 13 juta. Sebenarnya Datuk Zahid dapat sumbangan, dia dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Dia terima 2 kali je, 100,000 daripada UKSB. Tapi dia orang claim kata sampai 13 juta. Yang kita tahu yang kaya-kaya, ahli lembaga pengarah UKSB, Wan Badak, David Tan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan dia sehingga hari ini tak boleh dijawab. Daripada sumber yang sama yang beritahu dia menyumbangkan kepada Datuk Zahid dana politik ini, sumber yang sama memberitahu bahawa dia juga memberi kepada Tun Dr. Mahathir 2.6 juta melalui anak saudara dia punya suami, iaitu Puan Sri Yasmin punya suami, Tan Sri Rahmat. Dan sumber yang sama, UKSB juga memberikan dana sebanyak 1.3 juta pada Tan Sri Muhyiddin, memberikan kepada Hishamuddin Tun Hussein, memberikan kepada Khairi Jamaluddin, dan lain-lain ahli politik. Tetapi bezanya, orang lain yang tak dipaksa oleh Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO, bila mereka dapat dana politik daripada UKSB, itu dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Tetapi bila Datuk Zahid tak mau tunduk dengan desakan ataupun pujian tadi, tak nak tunduk dengan pujian Tun Dr. Mahathir, maka dia dapat 87 ujian. Dan yang menariknya, hakim ini bukan soal peguam negara, hakim dalam kes yang pertama yang 40 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati bahawa tak masuk akal kerana laporan SPRM dibuat ke atas Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi kita pun tahu Hishamuddin membantu untuk Tun Dr. Mahathir menarik 16 orang ahli parlimen daripada BN. Maka bila dia dibantu oleh Hishamuddin, walaupun nama Hishamuddin tu lebih awal dipetik dalam laporan SPRM berbanding dengan Datuk Zahid. Bila ditanya di dalam mahkamah, kenapa ada 2 laporan SPRM, satu laporan SPRM ada 2 nama, nama Hishamuddin dan juga nama Datuk Zahid. Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Kenapa Hishamuddin tak disiasat?
Pegawai SPRM mengatakan arahan pihak atasan. Kita pun tahulah siapa yang paling atas ketika itu. Si Saka tua berusia 93 tahun masa itu. Kan? Arahan pihak atasan hanya siasat Datuk Zahid, bukan Hishamuddin. Itu pun dah boleh membuat hakim tu berfikir. Apatah lagi bila dalam perjalanan kes Datuk Zahid itu, saya ada dalam mahkamah ketika Datuk Zahidi, peguam Datuk Zahid bertanyakan tentang mereka-mereka yang selain daripada Datuk Zahid yang turut menerima. Itu mengesahkan bahawa apa yang dihadapi oleh Datuk Zahid memang terang-terang apa yang dipanggil sebagai selective prosecution, pendakwaan terpilih, malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, dan boleh dikatakan politically motivated prosecution. Maknanya jelaslah bahawa pendakwaan yang dihadapi oleh Datuk Zahid ini adalah merupakan satu pujian daripada Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Kalaulah Datuk Zahid ni jenis yang lemah longlai, macam Mustafa Muhammad, macam Mas Ermiati, yang nama dua orang ni disebut ketika bersama-sama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syahril menerima duit 1MDB. Bila dia mengambil keputusan ikut kehendak Tun Dr. Mahathir, keluar daripada UMNO, jadi ahli parlimen bebas kejap, lepas tu baru dilantik menteri dan timbalan menteri, dia selamat. Dia jadi bersih, jadi lembu suci. Jadi itu sebabnya saya nak beritahu bahawa apapun alasan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir, saya nak beritahu rakyat Malaysia di luar sana bukan bodoh. Rakyat boleh berfikir sama ada apa yang dihadapi oleh Datuk Zahid, apa yang dihadapi oleh Datuk Najib, oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, oleh Aziz Rahim, oleh Bung Mokhtar, oleh Tengku Adnan Tengku Mansur, Tan Sri Syahril dan ramai pemimpin UMNO yang lain adalah politically motivated prosecution. Pendakwaan yang bermotifkan politik. Sedangkan yang terang-terang kes, yang video begitu jelas, satu Malaysia semua nampak jelas, tapi IGP Mahathir kata kabur, kan? Sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Jadi cakaplah apa pun, kan? Rakyat boleh menilai, insya-Allah. Baik. Saya nak tanya pada Wan Mahusin. Kalau kita tengok sejarah panjang pemimpin ulung Tun Mahathir ni yang banyak memberi pujian kepada ramai orang, walaupun perseteruan dan perselisihan pandangan pendapat antara PAS dengan Tun Mahathir ni dengan isu memalinya, dengan banyak lagi isu tentang definisi kefahaman tentang perjuangan Islam itu, pencanggahannya itu begitu luas. Tetapi akhirnya 2023 menyaksikan bahawa mereka terpaksa akur dan 4 negeri yang dipanggil SG4 ni, 4 negeri ini telah mengangkat Tun Mahathir sebagai penasihat bagi kononnya nak membawa lebih kemajuan. Jadi pada pandangan anak muda lah, yang mungkin tak pernah nampak, tak pernah hidup pada zaman tu, taktik apa yang sedang dimainkan? Baik. Saya orang Kelantan. Di Kelantan seringkali menggunakan alasan Kelantan dianak tiri. Lama ya jadi anak tiri? Lama. Mahathir digelar sebagai Maha Fir'aun. Mahathir digelar sebagai Maha Zalim. Dan punca kemunduran Kelantan ini dikatakan berpunca daripada Tun Mahathir. Titik permusuhan, perpecahan umat Islam dan bangsa Melayu itu bermula daripada zaman pemerintahan Tun Mahathir dengan Tun Guru Haji Hadi. Yang mana di Kelantan, Terengganu ada solat 2 imam, kenduri orang UMNO, orang PAS tak pergi, daging sembelihan orang Islam haram, orang UMNO haram dimakan, kahwin dengan imam UMNO kena kahwin lagi. Ini berpunca pada zaman itu. Kahwin lagi ke kena nikah lagi? Nikah lagi. Kena nikah lagi. Bukan kahwin lagi. Kena nikah semula. Nikah semula. Bukan nikah lagi. Semula. Nikah semula. Bukan lagi ya. Itu zaman. Zaman itulah. Zaman kalau saya lah. Zaman hitam lah untuk Islam dan Melayu. Zaman Mahathir tu. Yang keluarnya fatwa Haji Hadi.
yang menyatakan bahawasanya perlembagaan ini adalah perlembagaan penjajah, menentang perlembagaan ini dikatakan jihad, mati pula mati syahid, berlaku peristiwa memali. Jadi ini berpunca daripada politik Tun Guru Jadi dengan Tun Mahathir. Mereka bukan sahaja berperang dari segi siasah, bukan berperang sahaja dari segi politik, tetapi dia berperang melibatkan akidah. Ini punca dia. Antara Tun Mahathir dengan Tun Guru Jadi, Presiden PAS dan Presiden UMNO ketika itu bergaduh bukan kerana siasah semata-mata, tetapi lebih kepada akidah. Bagaimana budaya kafir mengkafir keluar. Dan walaupun saya tidak berada aktif ketika itu, mungkin kanak-kanak lagi, tetapi sejarahnya catatan begitu. Ya. Jadi pada hari ini, PAS menganggap Mahathir ini dulu sebagai Firaun, sekarang ini sebagai dewa. Dulu apa tak kata, sekarang apa tak puji. Apa yang Mahathir buat, pemimpin-pemimpin PAS terpaksa akur. Termasuklah Mahathir melaksanakan proklamasi Melayu, yang mana PAS menentang Melayu satu ketika dahulu. Yang dikatakan UMNO ini laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dalam kalanganku orang yang asabiyah. Itu penentangan PAS terhadap Mahathir. Kerana Mahathir dan UMNO ketika itu menjunjung Melayu. Berbeza dengan PAS yang berjuang atas nama Islam. Atas alasannya Islam ada Melayu, Islam ada Cina, Islam ada India. Tetapi oleh kerana pada hari ini Mahathir bukan lagi Firaun bagi mereka, Mahathir sudah menjadi dewa, apa yang Mahathir buat diterima. Tidak ada bantahan daripada ahli, tidak ada bantahan daripada kepimpinan. Dia berbeza dengan UMNO. UMNO nak bergabung dengan Pakatan Harapan, apa berlaku? Masing-masing bagi idea, masing-masing bagi pandangan, masing-masing bagi komentar. Kan? Tetapi bila berlaku kepada PAS, diam 1000 bahasa. Itu Datuk. Jadi PAS terpaksa menerima apa yang dilakukan oleh Mahathir, seperti mana mereka menerima Mahathir zalim, Mahathir Firaun dan sebagainya. Mahathir membuat satu proklamasi Melayu, akhirnya mereka pergi mencari Mahathir. Bukan Mahathir yang pergi ke jumpa Tun Guru Jadi, tapi Tun Guru Jadi bersama sekutunya pergi jumpa Mahathir, menghadap Mahathir. Dan ada komen menyatakan bahawasanya kalau dulu Firaun itu Nabi Musa pun pergi menghadap Firaun, takkanlah PAS tak boleh pergi menghadap. Saya kata itu perkara yang sedang ditunggang oleh mereka. Jadi hari ini, lihatlah, terutamanya pengundi-pengundi muda, generasi seperti saya, orang-orang muda, lihatlah politik pada hari ini, apa yang berlaku antara PAS dengan UMNO satu ketika dahulu bukan hanya tertumpu kepada siasah, tetapi lebih kepada akidah. Hari ini apa yang Mahathir lakukan, mereka akan puji, mereka akan sanjung. Dan ada ura-ura Mahathir akan menjadi calon di Kemaman pula. Adakah ia akan memberikan satu perubahan landscape politik PAS itu sendiri, yang mana mereka terpaksa walak, ataupun mereka dengan suka hati, suka rela untuk menerima pemimpin seperti Tun Mahathir itu. Terbaik sahabat semua. Itu dia sebentar tadi pencerahan daripada Lokman Adam. Ya, bagaimana Tun Dr. Mahathir cuba ya untuk memusingkan kata-kata kenyataan beliau. Apabila dibongkarkan sebelum ini oleh Perdana Menteri Zahid Hamidi sendiri mengaku bahawa diarah ya oleh Tun Mahathir untuk membubarkan parti UMNO, dan akhirnya selepas 10 hari tidak membubarkan ataupun ingkar daripada hari itu, beliau didakwa. Hari ini Mahathir pula menafikan semua itu. Kononnya beliau tidak pernah melakukan semua itu, pendakwaan. Inilah manusia yang sangat suka ya dengan memusingkan fakta, memusingkan kata-katanya. Mungkin dahulu ya beliau boleh berbuat demikian sebab tidak ada sosial media. Mungkin maklumat itu tidak sampai ya, secepat yang kepada orang ramai ataupun rakyat Malaysia. Tapi hari maklumat hanya ada di hujung jari. Dalam sekelip mata, rakyat tahu apa yang pernah dilakukan oleh
Maha Zalim, Maha Firaun ini. Terbaik. Jadi itu dia pencerahan daripada Lokman Adam dan sedikit pencerahan daripada aktivis muda Wan Mahusin. Ya, bagaimana PAS sekarang ini menerima Maha Firaun, Maha Zalim yang digelar mereka satu ketika dahulu, tapi kerana inginkan politik ya supaya terus diterima oleh rakyat untuk meminta meraih simpati undi daripada rakyat, mereka sanggup bekerjasama dengan orang yang mengkafirkan parti mereka sendiri dan mereka memanggil sebagai Maha Firaun dan juga Maha Zalim. Itulah sikap hipokrit daripada lebay-lebay ini sahabat semua. Jadi itu sedikit kongsian saya dan pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.